kedua, elektrik. Okay, hari ini satu pengenalan kepada bab yang kedua ni. Okay, so first of all, kita mulakan seperti biasa. Semua benda kita akan mulakan dengan takrif. Hari ini takrif bagi elektrik. Elektrik ditakrifkan sebagai pengaliran cas. They call the flow of charge is what we call as electric. So perkataan cas saya rasa pernah dengar sebelum ni. You got hear about this word called as charge before. Charge pernah belajar dalam kimia kan. Chemistry pernah belajar tentang charge. So charge elektrik, kita ada elektrik, satu ialah dinamakan sebagai charge positif, another one is called as charge negatif. Kalau kita lihat proton membawa charge yang dipanggil sebagai charge positif, dan elektron membawa charge negatif. Right, two types of charge there. One is what we call as a positive charge, and another one is what we call as a negative charge. So positive charge is carried by proton, and negative charge is carried by elektron. Proton dan elektron ialah apa? Jirim-jirim subatom yang kita boleh jumpa dalam satu atom tu. Every atom dia ada proton, elektron, and also neutron. Kalau kita neutron, nama dia ialah neutral. Neutral maksudnya dia tiada charge. Proton dia membawa charge positif, dan elektron dia membawa charge negatif. That's what we call as dua jenis charge yang kita ada. And dalam fizik kita akan belajar charge ni sebagai satu kuantiti fizik. Charge adalah suatu kuantiti fizik. What's the meaning of quantity physics? Call this as a physical quantity. Bermaksud charge ni dia akan unit SI tersendiri. Sebelum ni kita pernah belajar kuantiti fizik yang lain. Like for example, GSIM. GSIM ialah salah satu contoh kuantiti fizik. Di mana GSIM dia ada unit dia tersendiri. Unit bagi GSIM ialah apa? Kilogram. Sama seperti GSIM, elektrik juga sejenis kuantiti fizik. Dia mesti ada satu unit yang dipanggil sebagai unit SI. Unit SI bagi kuantiti fizik. Suara lag. How is it now, Mr. CK? Alright, saya teruskan. So charge elektrik ialah sejenis kuantiti di mana SI unit ataupun unit SI bagi charge elektrik dipanggil sebagai Coulomb, COULOMB, ataupun dituliskan dengan singkatan C besar, capital C. Right, so that's what we call as SI unit. Maksudnya kalau saya nak nyatakan berapa kuantiti charge tu, saya akan nyatakan kuantiti charge tu dengan menggunakan unit yang dipanggil sebagai Coulomb, sama ada satu Coulomb ataupun dua Coulomb. Bermaksud sebelum ni saya pernah saya nyatakan tadi di mana elektron dia membawa charge negatif dan proton dia membawa charge positif. Bermaksud setiap elektron ni dia akan ada satu nilai charge yang dia bawa. Jenis charge ialah negatif, tapi nilai charge dia akan diberikan dalam bentuk Coulomb. Bermaksud setiap satu elektron ni dia akan ada nilai charge dia tersendiri. Di mana setiap satu elektron, every one electron, satu butiran elektron ni dia membawa charge bernilai, satu elektron dia membawa charge bernilai 1.6 dan 10 negatif 19, dan C besar yang saya tulis di belakang nombor ni ialah apa? Merujuk kepada unit yang dipanggil sebagai Coulomb. So one electron dia membawa charge bernilai 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 Coulomb. Inilah nilai charge yang dibawa oleh satu elektron. Right. So saya katakan tadi, charge elektrik unit dia ialah dalam Coulomb. Dan berapa Coulomb charge yang dibawa oleh satu elektron ni diberikan dengan nilai 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 Coulomb. Kalau kita lihat 10 kuasa negatif 19, maksudnya dia akan ada 19 tempat perpuluhan di hadapan nombor ni. Jadi satu butiran elektron yang tunggal ni dia membawa charge yang sangat-sangat kecil. Ataupun nilai charge dia sangat-sangat kecil sehingga kita tak akan rasa renjatan elektrik kalau kita terima satu elektron ni. Kita hanya akan rasa renjatan elektrik kalau bilangan charge dia ialah
besar. Tapi satu elektron tunggal ni tak akan menyebabkan apa-apa renjatan elektrik. Okay, alright. So nilai ini ialah satu pemalar. Okay, nilai ini ialah satu pemalar. Pemalar, or in English they call this as constant. Constant maksud dia apa? Nilai ini dia tidak akan berubah. It will always be the same. Okay, so that's the nilai. And nombor ni sangat penting, pastikan kamu hafal. Okay, satu butiran elektron tunggal membawa charge bernilai 1.6 negatif 19. Okay, pada masa yang sama, okay, proton juga membawa charge. Okay, ingat pembawa charge ni kita ada dua pembawa charge. Satu pembawa charge adalah proton, dia bawa charge positif. Dan lagi satu pembawa charge elektron, okay, bercharge negatif. Or in English they call this as charge carriers because they carry charge. Right? So the nilai charge yang dibawa oleh satu butiran proton yang tunggal juga sama dengan elektron 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 kolom. Tapi beza dia ialah jenis charge yang dia bawa. Elektron membawa charge negatif, jadi saya boleh letak negatif di hadapan nombor dia. Dan proton yang membawa charge positif, so saya akan letak apa? Nilai positif di hadapan dia. Okay? Dan sebelum ni kamu pernah belajar dalam kimia. Kalau kita ada bilangan elektron dan juga proton yang sama, situasi itu akan dipanggil sebagai neutral. Neutral bermaksud apa? Kita ada bilangan kalau satu elektron dan satu proton, maksud dia tak akan ada sebarang charge ataupun dia bukan dipanggil sebagai ion. Yang ini disebabkan nilai charge yang dibawa oleh satu butiran elektron dan proton ialah sama. Kalau saya tambah dua-dua ni, saya akan dapat kosong sifar. Okay? Bermaksud tidak akan ada charge ataupun keadaan itu akan menjadi neutral. Right? So, apa yang kita faham di sini ialah nilai charge yang dibawa oleh elektron dan proton ialah sama. Perbezaan dia adalah jenis dia. Elektron membawa charge negatif dan proton pula membawa charge positif. Okey. Dan saya nak terangkan sedikit tentang perbezaan di antara charge yang kamu belajar dalam fizik dan juga charge yang kamu belajar dalam kimia. Okay, in chemistry you learn about charge also. Bila kamu belajar tentang anion dengan cation tu. Okay, bila kamu belajar tentang anion dengan cation, ion positif dan juga ion negatif, kamu juga belajar tentang charge ni. Tapi perbezaan antara charge yang kamu belajar di sini dan juga charge yang kamu belajar di kimia ialah, in chemistry you tak akan gunakan nilai Coulomb. Okay, contoh kalau saya katakan sedikit daripada kimia. Okay, kalau saya katakan klorin. Klorin untuk jadikan dia stabil, apa dia akan buat? Dia akan terima satu elektron. Because klorin is a part of halogen. And halogen, bilangan elektron valence dia bersamaan dengan 7. Untuk jadikan petala luar tu 8, dia akan terima satu elektron. This is elektron. Dia terima satu elektron. Dan bila dia terima satu elektron ni, dia akan berubah menjadi ion, itu apa? Ion Cl negatif ataupun Cl negatif 1. Di mana charge yang dibawa dalam kimia, kita katakan jumlah charge yang dibawa oleh klorin ini bersamaan dengan negatif 1 jumlah charge dia. Tapi negatif 1 yang kamu belajar di kimia ni hanya untuk soalan-soalan berkaitan dengan chemistry sahaja. Use this in physics. Kalau dikatakan dalam fizik, dalam kuantiti fizik, berapakah jumlah charge yang dibawa oleh klorin ni? Saya perlu lihat balik jumlah charge yang dibawa oleh satu elektron tadi. Sebab klorin ni dia terima satu elektron, sekarang jumlah charge yang dibawa oleh elektron tu bersamaan dengan jumlah charge yang dibawa satu elektron tu ataupun bersamaan dengan apa? Negatif 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 kolom. Ini ialah nilai charge yang kita akan nyatakan dalam fizik. In fizik, kita akan nyatakan nilai charge dia dalam kolom. Bukan macam kimia. Kimia dia tak gunakan charge sebenar, dia gunakan charge relatif. Charge relatif maksud dia is not the real charge. The real charge ini sama seperti itu, katakan let's say for example satu lagi ion. Magnesium. Magnesium kalau kita lihat petala paling luar tu, the electron valence dia bersamaan dengan 2. Jadi untuk jadikan stabil, dia akan menderma 2 elektron. Derma 2 elektron keluar, jadi magnesium ni sekarang dia akan jadi ion.
mana nilai charge dia bersamaan dengan positif ataupun positif 2. Okay. Dalam kimia kita akan nyatakan charge dia sebagai positif 2 sahaja. Nyatakan charge dia dalam bentuk kolom, di mana kita akan nyatakan nilai charge dia bersamaan dengan positif 3.2 darab 10 kuasa negatif 19 kolom. Okay, macam mana saya 3.2 ni? Okay, kalau satu nilai charge dia bersama dengan 1.6, okay, 2 maksudnya kita darab 2 dengan 1.6, saya akan dapat apa? 3.2 darab 10 kuasa negatif 19. Dan kenapa saya letak positif di hadapan? Sebab magnesium ion positif. Jadi nilai charge yang dibawa mesti dapat integer positif di hadapan dia. Okay, right? And benda ni bukan sekadar pemahaman saja, dia ada satu formula dalam silibus kamu, okay, di mana kita akan gunakan formula yang dinamakan sebagai Q bersamaan dengan NE. Right? What is Q and E ni? Okay, Q besar, okay, dia merujuk kepada jumlah charge. Okay, jumlah charge. Jumlah charge maksudnya apa? Berapa jumlah charge dalam nilai kolom di sini. Okay? Dan N, okay, dia merujuk kepada bilangan elektron. Okay, the number of electrons. Okay, and E, okay, merujuk kepada nombor pemalar yang dikatakan sebagai 1.6. Dia boleh jadi sama ada positif ataupun negatif 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 kolom. Okay. Dan bila kita akan gunakan positif dan negatif bergantung kepada apa yang berlaku pada objek. Kalau saya katakan klorin dia menjadi ion negatif, jadi saya akan gunakan negatif 1.6. Okey. Dan kalau dia ialah positif, contoh magnesium dia berubah menjadi ion positif, okey, bermaksud dia akan ada apa? Nilai positif di sini. Okey. So this is the formula. Okay, capital Q ialah jumlah charge dia. Okey. Jadi kalau dalam bentuk pengiraan, okay, tadi saya tak tunjuk pengiraan, tadi saya hanya jawab, kata tulis jawapan dia berdasarkan pada pemahaman saja. Okay, sekarang kalau kita nak berdasarkan pada pengiraan pula, saya nak gunakan formula ni untuk dapatkan jawapan ni. Okay, so saya akan gunakan formula Q bersama dengan NE. Okay, Q bersama dengan NE, di mana N ialah bilangan elektron yang terlibat. Dalam situasi di sini, magnesium dia mendermakan 2 elektron. Jadi bilangan elektron yang terlibat bersamaan dengan 2. Okay. Dan nilai E dia, okay, dia boleh jadi sama ada positif ataupun negatif. Okay. Dalam situasi ini, magnesium bila dia dermakan elektron, dia akan jadi ion positif. Jadi saya akan terus gunakan pemalar bernilai positif 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Okay. Kalau masukkan nilai dalam kalkulator, kita akan dapat jawapan yang sama tadi, iaitu positif 3.2 darab 10 kuasa negatif 19 kolom. Okey, inilah kaedah penggunaan formula dia. Okey. Nah, pemahaman tentang kes ni sangat-sangat penting. Okey, sebab kalau kita lihat elektrik merupakan pengaliran cas. Kalau kamu tak faham tentang cas, maksudnya kemungkinan besar kamu tak akan faham tentang pengaliran cas ni. Okay, kalau pengaliran cas tak faham, maksudnya elektrik tak boleh faham lah. Okay, sukar untuk faham konsep elektrik ni. Okay, alright. So that is the formula pertama dalam bab ni, iaitu Q bersamaan dengan NE. Okay, sekarang apa kita buat? Kita akan teruskan dengan konsep seterusnya. Okay, bila saya nyatakan tentang elektrik, salah satu konsep elektrik yang sangat-sangat penting dan sangat famous, okay, ialah mengenai arus. Okay, arus elektrik. Okay, kita teruskan dengan takrif dia. Okay, pemahaman apa yang dimaksudkan dengan arus ni. Takrif first. Okay, arus bermaksud kadar pengaliran Okay, all can hear me or not? Any problem with hearing? Chắc là mở chèm đúng không? Okay, mute.
Okay. Video sound line tak kuat dah. Okay, sekarang macam mana? Boleh dengar? Suara jelas? Okay. Ya, saya punya line tak kuat dah. Okay, so far topik yang saya buat tadi ada apa-apa masalah? Sampai formula Q sama dengan NE tu. Okay, boleh faham ha? Okay. Ataupun nak saya repeat satu-satu bahasa tentu nak saya ulang? Okay, E itu apa? Ya, ulang bahagian mana, Haitish? Okay, saya pergi balik pada bahagian sebelum ni. Okay, so someone asked me, what is E? Kan nilai E ni. Okay, E ialah pemalas. Okay, E ialah apa yang kita panggil sebagai nombor yang dipanggil sebagai pemalas. Itu satu nombor yang malar, di mana nilai E ni dia boleh jadi sama ada positif ataupun negatif 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Okay, either one, dia boleh jadi positif ataupun negatif. This E is a constant. Okay, or dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai pemalas. Dia boleh ada positif ataupun negatif 1.6 dan kuasa negatif 19. Okay, nombor ni, kalau saya katakan pemalas, maka kita akan berubah lah. So always the same. Okay, sama ada positif or negatif, then you lihat dia punya situasi dia. Kalau objek menjadi bercas negatif, maksudnya kita akan gunakan negatif 1.6. Kalau dia adalah positif, kita gunakan positif 1.6. Okay, anyone else got any question? Sebelum saya teruskan dengan arus. Nope, okay. Okay, good. Right, saya akan teruskan dengan konsep fizik seterusnya. Okay, iaitu arus elektrik. Okay. So, ini pemahaman sangat-sangat penting. Okay, saya akan buat bahagian pemahaman dia terlebih dahulu. Arus elektrik. Arus ni adalah salah satu perkataan yang sangat-sangat sinonim dengan elektrik. Kalau orang cakap tentang elektrik saja, dia akan cakap tentang arus. Ataupun dalam Inggeris, arus is called as the current. Okay, the electrical current. Okay, alright. So, what is arus? Okay, ataupun takrif dia. Okay, takrif bagi arus diberikan sebagai kadar pengaliran cas. Or in English, they call this as the rate of charge flow. Okay, kadar pengaliran maksud dia sama ada cas ni dia mengalir dengan laju ataupun mengalir dengan perlahan. That's what they call as kadar pengaliran. Okay, jadi nilai kuantiti yang bernama arus ni, dialah satu nombor yang akan menunjukkan sama ada cas ni bergerak laju ataupun bergerak perlahan. Alright. And maklumat asas tentang arus elektrik, dia juga mempunyai unit SI dia tersendiri. Okay, unit bagi arus diberikan dalam unit yang dipanggil sebagai ampere. Okay, yang ni belajar dalam satu. Okay, salah satu kuantiti yang diperkenalkan pada bab pertama itu ialah arus, dan unit SI bagi arus ditulis sebagai ampere. Okay, ataupun singkatan bagi ampere ni akan diberikan dengan A besar. Okay, dan singkatan kuantiti bagi arus ni diberikan sebagai I besar, capital I.
Okay, kalau dalam formula, dalam bab ni kamu jumpa I besar ni, I besar tu merujuk kepada apa? Arus elektrik. Okay, the SI unit is ampere. Okay, dan takrif maksud dia ialah kadar pengaliran cas. Nombor yang menunjukkan sama ada cas ni dia mengalir dengan laju ataupun mengalir dengan perlahan. Okay, and sekarang pemahaman dia. Okay, let's say for an example saya katakan nilai cas yang mengalir dalam satu liter elektrik bersamaan dengan 2 ampere. Ini besar samaan dengan 2 ialah nilai dia dan A ialah apa? Merujuk kepada ampere. So arus bersamaan dengan 2 ampere. Pertama sekali kita perlu faham apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan 2 ampere ni. Kalau saya katakan arus 2 ampere, maksud dia untuk setiap satu saat, every 1 second, kita akan ada 2 kolom cas yang mengalir. Dalam setiap satu saat kita akan ada apa? 2 kolom cas mengalir dalam liter tu. Just bayangkan what we call yang ni lah dawai ataupun salah satu bahagian wayar elektrik. Dalam wayar elektrik ni dia ada banyak elektron. Elektron mengalir, dia akan menyebabkan cas mengalir. Dan kalau saya katakan arus dalam wayar ni bersamaan dengan 2 ampere, arus dia bersamaan dengan 2 ampere, bermaksud setiap satu saat kita akan ada 2 kolom cas yang kita akan ada 2 kolom cas. Satu kolom, and another one kolom. 2 kolom cas mengalir melalui wayar ni dalam masa dan kalau saya katakan cas bersamaan dengan arus bersamaan dengan 5 ampere pula, 5 ampere bermaksud untuk setiap satu saat untuk setiap satu saat kita akan ada 5 kolom cas yang mengalir. That's what we call as 5 ampere. Jadi nombor ampere ataupun nilai ampere bagi satu arus tu menunjukkan berapa kelajuan cas. Kalau 2 ampere maksud dalam satu saat kita ada 2 kolom cas yang mengalir. Kalau dia adalah 5 ampere maksud dia setiap satu saat kita akan ada apa? 5 kolom cas yang akan mengalir. Maksud dia pengaliran cas yang kedua ni dia lebih laju lah. Setiap satu saat ada 5 kolom. Sini perlahan sedikit, setiap satu saat hanya ada apa? 2 kolom cas yang mengalir. Itulah apa yang dimaksudkan dengan kadar pengaliran cas ataupun the rate of charge flow. Right? So again, arus merupakan nombor yang menunjukkan kadar pengaliran cas. Sama ada cas mengalir laju ataupun cas mengalir perlahan. Dan formula bagi arus, formula bagi arus, arus mempunyai formula dia tersendiri di mana I besar, sekali lagi I besar merujuk kepada arus bersamaan dengan Q besar, bahagi dengan T. What is T? I think T kecil kamu tahulah. T kecil dia mewakili masa, and masa kalau dalam fizik saya pernah terangkan sebelum ni, masa sentiasa dalam saat. Kalau soalan bagi dalam minit ke jam ke, kamu kena tukar jadi saat. Dan Q besar, ialah nilai yang kita lihat tadi iaitu jumlah cas. And finally, the capital I merujuk kepada arus. Jadi nilai arus ni bersamaan dengan jumlah cas yang dibahagi dengan masa. So macam mana nak gunakan formula ni? Kalau saya katakan contoh, contoh kita ada satu situasi di mana 60 kolom cas mengalir dalam liter. Untuk ataupun jumlah masa untuk 12 saat. Inilah situasi yang dia berikan kepada kita. Maksud dia dalam masa 12 saat, kita ada 60 kolom cas yang sedang mengalir dalam suatu liter ni. So this untuk So untuk 12 saat kita ada 60 kolom cas yang sedang mengalir. Dan untuk situasi ni saya nak hitungkan berapa nilai bagi arus. Arus dia bersamaan dengan berapa.
Okay. So apa yang saya faham tentang arus ni ini ialah satu nombor yang menunjukkan untuk setiap satu saat berapa cas yang mengalir. Okay. Jadi kalau saya nak hitungkan nilai bagi arus, saya akan gunakan formula bagi arus di mana I bersamaan dengan Q bahagi dengan T. Okay, di mana Q merujuk kepada jumlah cas iaitu bersamaan dengan 60. Bagi dengan T ialah masa bersamaan dengan 12. Kalau kita bahagikan, kita akan dapat 5 ampere ialah jawapan dia. Okay, apa yang dimaksudkan dengan 5 ampere? Okay, 5 ampere bermaksud untuk setiap satu saat 5 kolom cas sedang mengalir. Sebab tu untuk 12 saat kita ada jumlah cas bernilai apa? 60 kolom yang mengalir. Okay, so that's what we call as cas. Okay, macam mana nak gunakan formula dia. Okay, memang penggunaan formula tak rumit. It's very simple. Okay, and this is one of the chapter yang pengiraan dia senang sedikit kalau dibandingkan dengan bab-bab yang lain. Okay, and pengiraan dia, but just that dia ada banyak formula lah. Okay, so pengiraan tak rumit. Okay, tapi formula banyak, kena hafal banyak formula. Okay, so if you see dalam first subtopic kita dah belajar tentang dua formula. Formula pertama Q bersama dengan NE, the old formula. Okay, Q bersamaan dengan NE. Okay, and the second formula that we learn is A bersama dengan Q dengan T. Okay, formula bagi jumlah cas dan juga formula bagi arus. I'm going to talk sambungan untuk what we call arus juga. Okay, kita akan belajar tentang itu, kita akan belajar tentang apa tu ammeter? Ammeter merupakan satu alat pengukur. Ammeter ialah satu alat pengukur yang digunakan untuk mengukur jumlah arus dalam suatu liter. Dan apa yang kenapa ammeter ini penting? Dia akan ada dua input, kita akan masukkan wayar pada dua tempat. Yang menunjukkan kita masih yang sama, satu petanda atau yang nilai arus dia. Ammeter dipanggil sebagai ammeter. Dan simbol bagi ammeter ni, ammeter akan disamakan simbol dalam we call as a simbol. Dalam liter sebelum ni, since primary school you learn about liter, and you are very familiar with this symbol. Yang ni simbol bagi bateri, sel kering, dan yang ni lah simbol bagi mentol, dan yang ni lah simbol bagi Swiss. Dan sekarang simbol yang baru iaitu apa? A besar, simbol bagi 1 meter yang dipanggil sebagai meter. Meter ialah 1 meter untuk membaca ataupun menyukat nilai arus. Baca nilai arus. Contoh dalam liter, kita nak tahu berapa arus yang mengalir dalam liter tu. Ingat arus cas semua ialah benda yang kita tak boleh lihat dengan mata kasar. Memang saya tak boleh lihat berapa arus atau berapa cas yang sedang mengalir. Saya perlukan bantuan alat-alat pengukur seperti ini. Dan salah satu alat pengukur yang kita perlukan ialah ammeter, dan tujuan dia adalah untuk membaca arus. Tujuan dia adalah untuk membaca arus. Alright. So that is the ammeter part. Sekarang ada bateri. Lepas tu kita sambungkan bateri itu pada kita sambungkan bateri itu pada switch untuk ngawal liter tu sama ada nak on atau nak off. Dan saya nak sukat berapa arus yang mengalir pada liter tu, saya masukkan meter bernama ammeter. Dan saya sambungkan dia pada satu mentol. Dan bila saya switch on ataupun kalau keadaan dia macam ni, maksud switch terbuka. Kalau switch tutup, maksud dia
Dia tahu switch tertutup tu switch off. Switch off. On switch nah itu lagi arus, arah pengaliran arus di mana arus Okay, all can hear now? Boleh. Okay. Okay, alright. Okay, so kita sekarang switch dia tertutup dan I switch on the ni. Okay, so the moment kita switch on the lita, what will happen? Arus dia akan mula mengalir daripada positive to negative. Okay, so how? Maksud dia, kalau kita lihat bateri kan dia ada dua terminal, yang panjang ni adalah positif, yang pendek ni adalah negatif. Okay, dia akan mula mengalir keluar daripada positif, dan dia akan masuk ke dalam terminal negatif. This is the arah pengaliran arus. Okay, this is very important. Okay, tapi dia lebih penting untuk bab 3. Okay, arah pengaliran tu dia lebih penting untuk bab okay. So bila arus mula mengalir dalam emitter ni, nilai ataupun emitter dia akan mula menunjukkan satu nilai, iaitu dia akan mula membaca nilai arus ni, dia akan mula membaca magnitude arus ni. Okay, so dia akan menunjukkan, so contoh nilai arus yang ditunjukkan sama dengan 3 ampere. I bersamaan dengan 3 ampere, iaitu 3 ampere ialah bacaan emitter. Okay, kalau emitter menunjukkan bacaan 3 ampere, maksud dia arus dia bersamaan dengan 3 ampere. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan 3 ampere ni, untuk setiap saat kita akan ada 3 kolom cas yang mengalir dalam lita ni. Okay, so berdasarkan pada soalan, berdasarkan pada raja ni, contoh saya nyatakan, switch yang saya letak di sini, dia ditutup. Okay, so the switch is closed. Remember, switch ditutup maksud dia saya on ya. Okay, switch ditutup untuk jangka masa contohnya 2 minit. Okay, so that means I switch on the circuit for 2 minutes. Okay, switch ditutup untuk jangka masa 2 minit. Dan berdasarkan pada maklumat ni, saya nak hitungkan. Hitungkan jumlah cas. Jumlah cas yang mengalir. So how am I supposed to
Okay, answer this question. Okay, pertama sekali kita akan ekstrak keluar maklumat yang ada dalam raja dan juga soalan. Maklumat pertama ialah arus bernilai 3 ampere. Maklumat yang kedua ialah Swiss ditutup untuk jangka masa 2 minit. Maksud dia apa? Masa dia bersamaan dengan 2 minit, 2 minutes of time. Okay. Dan nilai yang kita perlu hitungkan ialah jumlah cas. Jumlah cas that means what? The capital Q. This is what we need to calculate. Okay. Dan kita perlu pilih formula yang ada ketiga-tiga maklumat ni. I, T and also Q. So formula dia ialah formula yang saya nyatakan harus dengan kita. Okay. Di mana nilai arus bersamaan dengan bacaan ammeter iaitu bersamaan dengan 3 ampere. So the current is equivalent to 3. That equivalent to jumlah yang mengalir dengan T ialah masa dia. Okay, masa bersamaan dengan 2 minit. Okay, and I've already tell before this, nilai masa dia mesti sentiasa diberikan dalam saat. Kalau 2 minit bersamaan dengan apa? 120 saat. Okay, so 120 hantar pergi ke arah bertentangan, kita akan ada jumlah cas yang mengalir. Okay, bersamaan dengan 120 darab dengan 3, kita akan dapat jawapan 360 kolom ialah jumlah cas yang mengalir. Maksudnya kalau saya on switch ni untuk 2 minit, jumlah cas yang telah pun mengalir dalam liter ni bersamaan dengan 360 kolom. Okay, that is the method of calculation. Okay, semua faham macam mana nak gunakan tak? Okay, formula ni. Ada apa-apa soalan setakat ni? Okay, good. Okay. Suara tak clear. Memang got connection problem here, I understand. Okay, ada apa-apa soalan? Tak ada? So far, any question you all want to ask, you can type the question. Okay. Voltmeter saya belum masuk lagi. Tunggu. Saya baru habis arus kan. Okay, untuk belajar voltmeter kita kena belajar tentang voltan. Voltan kita belum masuk lagi. We finish arus first. Kalau ada masa kita masuk voltan. How's the video now? Is it still freeze? No, okay, alright. Okay, now we enter into one more example lah. Satu lagi contoh. Okay. So this time, okay, similar circuit. Okay, kita ada satu. Okay, lita yang lengkap. Lita yang lengkap maksud dia lita yang mempunyai switch yang tertutup. That means I switch on. Okay, saya pasang ammeter. Okay, and we still have the same type of bulb that we use. Okay, alright. Dan saya katakan bacaan ammeter sekarang ni dia menunjukkan let's say 4 ampere. Okay, 4 ampere. And I switch on this one. Okay, switch ni dia tertutup untuk jangka masa bersamaan dengan contoh 30 saat. Okay, I switch this on for 30 second. Okay, ammeter menunjukkan bacaan 4 ampere. Okay, so since I've already show you one example, okay, saya nak menggunakan maklumat-maklumat ni untuk untuk dapatkan dua nilai. Nilai pertama, okay, saya nak tahu berapa jumlah
Okay, jumlah cas yang mengalir. Dan yang kedua, menggunakan jumlah cas yang saya terima pada bahagian pertama, saya nak dapatkan bilangan elektron. Bilangan elektron. Yang mengalir. Ingat yang ni adalah dua benda yang berlainan yang pertama saya nak jumlah cas. Jumlah cas dalam pula. Yang kedua saya nak tahu bilangan elektron pula yang mengalir. Use example that I give for this. Kamu cuba dapatkan jawapan untuk bahagian pertama ni. Kemudian saya akan bincangkan bahagian yang kedua. Get for me the first one. Saya nak cari jumlah cas. Arus dia bersamaan dengan 4 ampere dan masa dia bersamaan dengan 30 saat. Tak perlu tulis pun, boleh terus gunakan kalkulator untuk dapatkan jawapan dia. 120 correct answer. Jawapan yang betul. Formula yang kita perlu gunakan ialah sama seperti soalan tadi ya. So I is equivalent to Q over T. Right? So I bersamaan dengan 4 dan T bersamaan dengan 30. So kita akan dapat jumlah cas dia bersamaan dengan 4 darab dengan 30 iaitu 120 kolom. Sekarang saya akan bincang macam mana nak dapatkan bilangan elektron yang mengalir. Seperti yang saya bincangkan pada permulaan, what we call bab ni, the beginning of the chapter. Saya katakan nilai cas yang dibawa oleh satu elektron bersamaan dengan 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. And dia membawa cas jenis negatif. Tapi jenis yang penting nilai saja. Nilai cas ni bersamaan dengan 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Right. So bila satu elektron ni dia membawa cas, satu elektron dia membawa cas bernilai 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 kolom. Saya tak ambil kira negatif dia, sebab jenis cas tak penting. Yang penting ialah jumlah cas saja. Sebab sini pun tak ada jenis cas. Dia hanya ada jumlah cas saja. So kita abaikan nilai negatif ni. Sebab jenis cas tak penting. Bila satu elektron dia membawa cas 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Negatif 19 here, right? Berapa elektron yang akan ada dalam 120 kolom ni? That's what you're going to calculate. Untuk tu saya akan gunakan formula yang pertama kita belajar iaitu Q bersamaan dengan N darab dengan E. Di mana nilai bagi Q ialah jumlah cas iaitu 120 bersamaan dengan N ialah bilangan elektron dan nilai E tadi saya katakan dia boleh jadi positif ataupun negatif. Tapi dalam soalan ni saya tak nak ambil kira jenis cas. Saya hanya fokus pada apa? Bilangan cas saja. So saya hanya akan gunakan nombor dia 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. The next thing what you need to do is what? Bawa 1.6 ni pergi ke arah bertentangan. Kita akan dapat jumlah cas N bersamaan dengan 120 bahagi dengan 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Yang ni cuba keluarkan kalkulator dapatkan jawapan dia. (120) divide by 1.6 times 10 to the power of negative 19. Yeah, good. 7.5. Times 10 to the power of 20. Ini adalah bilangan elektron. Again dalam soalan ni bila saya gunakan formula saya buat sedikit I did a small change in my calculation. Kalau kita bandingkan lihat saya masukkan sama ada positif ataupun negatif ke dalam nilai E ni.
Okay, tapi dalam soalan ataupun contoh yang ni saya abaikan nilai positif ataupun negatif. Nilai ini saya hanya masukkan nombor saja sebab kepentingan di sini ialah untuk dapatkan bilangan elektron, bukan tentang jenis charge yang dia bawa tu. Okay, so saya abaikan positif dan juga negatif, saya hanya fokuskan pada nombor dia saja. Okay, so if you see why in the example only got what you call we have a positive, tiba-tiba tak ada positif tu, the reason is because saya abaikan positif negatif sebab saya fokus pada bilangan elektron. So bilangan elektron memang takkan ada positif dan negatif, so you boleh abaikan nilai. Okay, alright. I want you to try one question by yourself. Okay, so contoh, okay, kalau saya katakan, okay, kita ada the same setup, okay. Okay, all this what you call example ialah lita yang senang sedikit, not lita yang ringkas, not the lita yang rumit. Kita tak nak gunakan lita yang rumit, belum masuk masa dia lagi. Right, and nilai ammeter dia menunjukkan 5 ampere. You want to put the negative, Okay, wait, hold on, I read your question back again. How to know when we need to use positive or negative? Okay, alright. So how to know? Okay, going back to the example here. Okay, so how to know whether you want to use the positive or negative? Okay, right. So for this example, the first example here is, if the question asking you to find out what is the amount of charge that you have here, okay, berapa nilai charge yang dia bawa tu, then you have to use the positive and negative, okay, because nilai charge yang ada pada satu objek tu sama dia boleh jadi positif ataupun dia boleh jadi negatif, okay. So kalau soalan, if let's say for an example I tell, okay, there is a pen, okay, this pen dia terima, okay, contohnya dia terima 10 elektron. Lepas tu saya suruh kamu hitungkan berapa charge yang dibawa oleh pen ni. Okay, kalau saya tanya berapa nilai charge dia, then you kena sertakan nilai positif ataupun negatif. Okay, on the other side, kalau dia tanya bilangan, okay, kalau dia tanya bilangan, okay, suatu benda, contoh for example, this one is bilangan elektron. Okay, ingat bilangan elektron ni dia tak boleh jadi positif ataupun negatif, dia sentiasa positif, betul tak? Okay, bilangan means number of a thing. Okay, can I have a negative bilangan elektron? Tak boleh. Bilangan elektron sama ada 1, 2, 3 ataupun 4 macam tu. Nilai-nilai dia lah nilai positif. Okay, so bila dia tanya bilangan elektron, then you kena abaikan positif ataupun negatif dia. Okay, because you don't want to get a bilangan, okay, question, you don't want to get a negative answer one. Okay, right, so bilangan dia tak boleh jadi negatif. Okay, can understand, who asked the question just now? Okay, right. Okay, now back to what I wanted to ask you. Okay, so we have a situasi di sini. Okay, we have a 5, okay, ampere, right? And this switch is on, okay, for a time of let's say 40 second. Okay, 40 saat. Okay, dan dapatkan dua perkara yang sama, iaitu the first one, I want to know how much is the charge, berapa kolom charge dia. Okay. Number 2, saya juga nak dapat tahu berapa bilangan, okay, elektron. Okay, how much is the number of electron here. Okay, and this one you're going to do on your own. Just take your calculator and start doing. Okay, good. 200. Tuan betul, 200.
Okay, good. Bilangan elektron is 1.25 times 10 to the power of 21. I want everyone to try and just check your answer. Okay. Baru tahu sama, okay, if you really understood or not. Okay, good. Okay, Imran, good. அதான் நான் சொல்லல, நான் இருக்கிறதுனால அவன் மூஞ்சி வைக்கிறேன். Oi, mute your microphone lah. Iklan. Okay, alright. Now let's take a look at satu lagi contoh, something similar lah, almost the same. Okay, alright. Let's say I tell that. Okay, we have 8. Yes. Okay, we have 8 times 10 to the power of 22 electrons. Okay, kita ada 8 ke darab 10 kuasa 22. Dia adalah elektron. Okay, elektron. Okay, dia mengalir. Okay. No need to chat lah. Later on you all can chat. Okay, now listen first. Okay, kita ada 8 darab 10 kuasa 22 elektron. Okay, mengalir. Okay, di dalam dawai. Okay, dalam masa within a time dalam masa selama let's say 3 minit. Okay, so this is the situasi yang saya berikan kepada kamu. Okay, kita ada 8 darab 10 kuasa 22 elektron mengalir dalam dawai bagi masa selama 3 minit. Okay, dan menggunakan situasi ini saya nak kamu dapatkan nilai bagi arus dia berapa. Current is equivalent to how many ampere. Okay, sekali lagi arus juga ada positif, tiada negatif. Jadi kita perlu abaikan positif dan negatif dia. Try to find out. $71.11. Okay, we'll check later. 640/9. Okay. Just keep trying. No harm trying. Okay. Those who already try or what, you can check if they're working now. I'm going to discuss the full working to y'all. Okay. Alright, we have a capital I. Saya akan terangkan macam mana jawab soalan ni ya. Then later you get the answer. Okay. So first thing,
bagi dengan T. Okay. And silap yang pelajar lakukan adalah nilai hangar. How is it now, Himrat? Now okay. Okay, alright. Right, so to calculate the current, okay, formula dia ialah Q bahagi dengan T, okay. And kesilapan umum yang dilakukan oleh pelajar ni, kebanyakan pelajar apa dia akan buat, dia akan terus gantikan dalam Q. Remember, Q ialah charge bukan elektron. Okay, bermaksud kita kena hitungkan charge dia terus. So we're going to use the formula, okay, Q is equivalent to NE, okay. Di mana N adalah bilangan elektron. Remember, bilangan elektron, okay, singkatan dia ialah N. Right, so kita akan ada 8 darab 10 kuasa 22, that's bilangan elektron. Okay, kemudian dia akan didarab dengan, okay, nilai bagi E ni. Okay, so what is E? I told you, dia boleh jadi positif ataupun negatif 1.6. Tapi untuk nilai ni ingat, arus pun dia tak ada positif negatif. So kita boleh abaikan positif negatif. Tulis 1.6 darab 10 kuasa negatif. Okay, 19. Okay, right. Darabkan dua-dua nilai ni, dapatkan, berikan saya jawapan berapa? What do you get? 8 times by, okay, 1.6. 12,800, okay. Right, 12,800 coulomb. Nah, inilah nilai bagi Q. Lepas dapat nilai Q, kita boleh cari nilai bagi apa? Arus dia. Di mana arus bersamaan dengan nilai bagi Q. Ya, yeah, correct. Okay. So it's 12,800 divided by the time. Okay. Masa diberikan selama 4 minit bersamaan dengan 180 saat. Yeah, what do you get the answer for this one? Final answer. In 1, okay. 71.1 per current. Okay, this is the kaedah penggunaan dua formula asas bagi bab ni. Okay, alright. Ada apa-apa soalan kelas? Ni question so far? Kenapa line karat tu tempat saya macam tu lah, tak boleh buat apa. Nak keluar rumah buat kelas pun tak boleh. Stay at home. Okay, alright. If no one got any question, okay, we can end the class here for today. Okay, thank you very much. Okay, bye. Okay, meet you again. Welcome. Yeah, hope no lag lah. Hope better lah the line, huh? I'm also hoping the same. Okay, thank you. Welcome. Next class, Mr. CK will inform. Okay, welcome. Bye. About the negative and positive charge, Muhammad Arif. Okay. The beginning part, is it? Bagian ni, ya. Okay, alright. So charge, okay, dia ada dua jenis. We have two different types of charge. One is positive, one is negative. Proton carries positive. You don't know which. For which example? Bila nak gunakan positif dan bila nak gunakan negatif ke? Okay, very simple. Okay. Ini bergantung kepada situasi dia. Okay. Kalau situasi nyatakan soalan menerima elektron,
Okay, you see kalau dia terima elektron, dia akan jadi bercas negatif. So, saya akan gunakan negatif. Kalau dia kehilangan elektron, maksudnya dia akan jadi bercas positif. So, saya gunakan positif. Okay. Dan dalam situasi kalau nak cari bilangan elektron ke atau nak cari arus, tak perlu guna positif negatif. Sebab bilangan elektron dengan arus ni dia tak ada positif negatif. Dia hanya ada nombor saja. How can understand not Arif? Bilangan cas, ya kena. Okay. Kalau macam ni tengok, saya nak cari bilangan cas, okay, saya gunakan positif. Okay. Tapi dalam soalan yang terakhir ni, sini, saya tak gunakan positif sebab tujuan saya lah untuk cari arus. Untuk arus tak ada positif negatif. Jadi kalau kamu letak negatif dekat sini, okay, kalau yalah, ikut cara kimia lah. Kalau terima, okay, negatif. Kalau kehilangan elektron, dia akan jadi positif. Okay. Perbezaan dia kalau nak cari arus ni dia tiada negatif, tiada positif. Okay, so that means you don't use the positive negative here lah, ambil nombor saja. Okay, Arif. Okay, well. Okay, alright. We will end the class for today.